Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liman bin Hashim dari Sekolah Kebangsaan Muzaffar Shah, Tadar Air Tawar 3, Kota Tinggi, Johor. Baiklah, kajian yang akan saya bentangkan iaitu bertajuk Jari 4.2 iaitu meningkatkan penguasaan hukum idgham dalam bacaan surah Al-Balad dalam kalangan murid 6 Ibnu Khaldun. Bila tuan-tuan yang dihormati sekalian, marilah sama-sama kita melihat paparan PowerPoint yang telah saya sediakan bagi memperjelaskan kajian yang telah saya lakukan. Bila tuan-tuan yang dihormati sekalian, tajuk kajian saya iaitu Jari 4.2 meningkatkan penguasaan hukum idgham dalam bacaan surah Al-Balad di kalangan murid 6 Ibnu Khaldun. Baiklah, kita pergi kepada slide. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah wajib hukumnya. Oleh hal yang demikian, hendaklah kita mempelajari dan memperelokkan sedaya upaya bacaan Al-Quran kita. Bila kajian ini, iaitu kajian Jari 4.2 ini, saya telah membaca surah Al-Balad di dalam PDPC saya sebelum PKP. Semasa talaqi musyafahah, ada di kalangan murid-murid yang tidak memahami dan tidak menguasai hukum tajwid. Hal ini amat membimbangkan saya. Oleh yang demikian, saya telah membuat kajian di sepanjang di waktu PKP, iaitu dengan menggunakan aplikasi Google Form dan Quizzes bagi menyokong dapatan kajian saya ini. Dan di situ didapati 6 orang murid tidak memahami ataupun tidak menguasai hukum tajwid. Jadi setelah PKP, saya telah mengadakan sesi temu bual khususnya kepada 6 orang, dan ternyata kajian saya ini iaitu mengenai Jari 4.2 ini membantu mereka. Baiklah tuan-tuan yang hormati sekalian, apa itu Jari 4.2? Jari 4.2 merujuk kepada 4 jari dan 2 ruas, iaitu 4 hukum huruf idgham ma'al guna dan 2 huruf idgham bila guna. Baiklah tuan-tuan yang dihormati sekalian, objektif kajian saya iaitu objektif meningkatkan pemahaman murid mengenai hukum tajwid, khususnya hukum idgham. Ya, apa pula objektif khusus? Saya bahagikan kepada 3, iaitu yang pertama, mengenal dan menyebut huruf-huruf idgham. Yang kedua, membezakan idgham yang dibaca dengan dengung ataupun tidak dengung. Dan objektif ketiga, mengingati hukum idgham dengan kaedah jumlah jari dan ruasnya. Jadi melalui objektif khusus ini, nanti kita akan lihat bagaimana aktiviti yang saya lakukan melalui 3 aktiviti bagi menyokong objektif khusus ini. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kumpulan sasaran saya iaitu 6 orang. Setelah saya menggunakan ujian tadi, seramai 6 orang, iaitu 3 orang lelaki dan 3 orang perempuan. 3 orang lelaki ni apabila dilihat melalui dapatan daripada RTO, iaitu rekod tasmid online, 2 orang sedang membaca Al-Quran, iaitu juz 14 dan juz 8, dan seorang masih lagi Iqra, iaitu Iqra 6. Manakala 3 orang murid perempuan, seorang telah khatam Al-Quran, tuan-tuan, khatam Al-Quran, tetapi beliau masih lagi belum menguasai hukum idgham, dan seorang juz 4 dan seorang masih lagi Iqra 5.
murid tahun 6 Ibnu Khaldun. Baiklah, analisis tinjau masalah saya memerlukan saya membuat 4 analisis pemerhatian, yang kedua temu bual, dan disokong pula dengan latihan di atas talian. 2 aplikasi iaitu Google Form dan Quizizz serta ujian TASMAC yang saya buat selaku sebagai ujian perah saya. Baiklah. Jadi melalui dapatan analisis tinjau masalah pemerhatian melalui TASMAC, talaqi musyafahah di dalam bacaan surah Al-Balad, dan ketika itu saya bersoal jawab dengan murid, dan di sana barulah saya ketahui bahawa ada di kalangan murid ini yang tidak menguasai hukum idgham, khususnya hukum idgham ni. Baiklah, analisis tinjau masalah yang kedua saya temu bual. Jadi dapatan daripada temu bual saya iaitu seramai 25 orang ataupun 25%, ini 6 orang tidak tahu fungsi idgham. 6 orang daripada 27 orang. Baiklah. Dan juga tidak dapat membezakan idgham, tidak mengingat pembahagian huruf pun sama, 6 orang yang saya buat ini, iaitu 6 orang inilah. Tidak dapat menyebut huruf idgham al-gunah bila gunah dengan betul, dan 25% juga yang keliru hukum tajwid idgham, yang dibaca dengung dan tidak dibaca dengan dengung. Baiklah, dapatan saya seterusnya saya menggunakan kuis di atas talian iaitu Google Form. Berikut adalah dapatan saya. Yang hijau tu tuan-tuan merupakan peratus ramai murid yang tidak menguasai khususnya hukum idgham ma'al gunah, idgham bila gunah. Baiklah, ini adalah dapatan juga daripada Google Form daripada 27 orang. Yang merah tu tuan-tuan merupakan soalan yang berkaitan dengan hukum idgham ma'al gunah dan hukum idgham bila gunah. Baik. Seterusnya dapatan saya disokong dengan Quizizz hukum tajwid yang setelah saya lakukan pada bulan 5 sepanjang PKP diadakan, dan jumlah soalan ataupun murid yang telah menyertai iaitu 27 orang dengan 15 soalan. Khusus saya nak melihat apakah kelemahan hukum tajwid ataupun kelemahan anak murid saya ini, dan khususnya hukum idgham ma'al gunah dan bila gunah. Ini dapatan tuan-tuan. Bila tinjauan masalah ujian perah saya telah mengeluarkan ayat-ayat daripada surah Al-Balad dan minta mereka untuk membulatkan dan juga mengklasifikasikan sama ada idgham ma'al gunah ataupun idgham bila gunah. Daripada 6 orang tu, markah tertinggi adalah 4 markah per 10. Kosong, iaitu murid yang kedua tu kosong markah, salah semua sebab dia tidak memahami ataupun tidak menguasai idgham hukum idgham. Baiklah, tindakan yang saya jalankan 3 aktiviti, iaitu aktiviti pertama tak kenal maka tak cinta, aktiviti kedua buka dan tutup, dan aktiviti 3 jari 4.2. Ini adalah menyokong objektif 3 objektif yang telah saya buat tadi. Baiklah tuan-tuan, bagaimanakah aktiviti yang pertama, iaitu tak kenal maka tak cinta. Dalam aktiviti pertama ni mereka diajar menyanyi. Jadi saya nak serapkan huruf-huruf idgham ni di dalam nyanyian. Seperti mana yang kita ketahui, nyanyian lagu-lagu ni mudah bagi mereka mengingati, iaitu 1 saya sayang mama, 2 saya sayang nenek. Tuan-tuan, begitulah hingga akhirnya. Jadi jika lihat huruf yang berwarna hitam tu iaitu M, N, W, Y, L dan R tu dia adalah hukum idgham. Hukum huruf-huruf idgham, iaitu M, mim, N tu adalah huruf nun, W adalah huruf waw, Y adalah huruf ya, L tu adalah huruf lam, dan ra adalah huruf R adalah huruf ra. Tuan-tuan, seterusnya inilah yang saya katakan jari 4.2 untuk memahami berapa huruf idgham ma'al gunah dan idgham bila gunah. Di sini saya tekankan 4 huruf tu, bila buka jari kita 4 huruf tu adalah
jumlah huruf idgham ma'al guna. Manakala bila kita tutup idgham ma'al guna, yang tinggal hanyalah satu jari, dan satu jari itu kita lihat kepada ruasnya, iaitu dua. Dua ruas ni tuan-tuan, dua ruas ini adalah huruf idgham bila guna. Itulah yang terjadi, yang saya sebut jari 4.2. Bila tuan-tuan dan puan sekalian, aktiviti kedua buka dan tutup. Masih lagi menggunakan jari, iaitu 4 yang kita ketahui tadi adalah hukum idgham. Kita setting di dalam kepala kita ataupun kita beritahu kepada murid kita, iaitu 4 hukumnya adalah dengung. Bacaan idgham ma'al guna hendaklah dibaca dengan dengung. Manakala jari yang satu tertutup ni, yang tertutup, sebagaimana yang telah kita sebut tadi, iaitu idgham bila guna. Idgham bila guna ni, maka dia hendaklah dibaca dengan tidak dengung. Baiklah tuan-tuan yang hormati sekalian, aktiviti ketiga iaitu jari 4.2. Seperti mana paparan PowerPoint tu, begitu juga lah dengan gambar ataupun yang telah sediakan di belakang ini, iaitu 4 huruf ni, 4 huruf idgham ma'al guna ni, ini daripada jari telunjuk hingga jari kelingking, iaitu jika kita lihat ruasnya tuan-tuan, ada 3 ni, ada 3, maka kita untuk memudahkan murid-murid itu memahami, saya buat menggunakan huruf Umi. Jari telunjuk iaitu huruf Mim. Kita je M-I-M. Jari tengah iaitu huruf Nun, N-U-N. Jari manis huruf Waw, W-A-U. Dan huruf jari kelingking iaitu huruf Ya, Ya, Y-A dan juga tanda koma di atas, Ya. Ya. Bagi huruf huruf bahasa Arab disebut Ya. Huruf Ya. Baiklah, apa pula yang tinggal di situ? Kalau tadi kita lihat 4 itu adalah huruf idgham ma'al guna, manakala 2 adalah huruf idgham bila guna. Tuan-tuan, apa hurufnya? Ya, betul. Seperti mana yang tuan-tuan lihat di paparan, itulah 2 huruf iaitu Ra dan Lam. Di belakang ni pun sama. Saya edisikan juga Ra dan Lam. Cumanya di dalam tulisan Jawi untuk memudahkan murid memahami lagi. Ra dan Lam, ruasnya ada 2 ibu jari, jadi itu adalah huruf idgham bila guna. Baiklah tuan-tuan, jom kita lihat seterusnya. Okey, refleksi kajian. Jadi setelah menggunakan jari 4.2 ni, bila saya bagi pula ujian POS, maka soalan yang sama, murid yang sama, alhamdulillah tuan-tuan, cuba lihat markah yang didapat oleh murid-murid saya, iaitu 10 markah kebanyakannya. Mereka telah memahami soalan yang sama, ayat di dalam suratul Balad saya keluarkan. Jadi mereka menggunakan jari 4.2, itulah markahnya, 10 markah. Dan seorang murid ni yang tadi awalnya ujian pra, usung markah, tetapi bila menggunakan jari 4.2 ini, maka beliau telah mendapat 9 markah. 1 markah. Salah. Baiklah tuan-tuan, inilah mendapatkan perbezaan antara ujian pra dan ujian POS. Yang merah tu adalah ujian pra dan yang biru adalah ujian POS. Alhamdulillah tuan-tuan. Baiklah, untuk seterusnya apakah cadangan mengenai kajian saya yang seterusnya? Bila saya telah menggariskan beberapa cadangan untuk diamati oleh guru-guru dan juga masyarakat umumnya. Baiklah, yang pertama, jari 4.2 ni boleh diperluaskan kepada kumpulan sasaran dan murid yang lain. Benda yang sama, iaitu jari 4.2 hanya menggunakan jari, tapi kita perluaskan kepada kumpulan sasaran dan murid lain ataupun murid pada tahun hadapan ataupun murid tahun 5 contohnya.
atau 4 pun boleh menggunakan, tuan-tuan. Baiklah, seterusnya cadangan saya supaya jari 4.2 ni diperbincangkan di dalam PLC, iaitu Proportional Learning Community, iaitu PLC. Apa itu PLC, tuan-tuan? Kita PLC bahasa Inggeris. Rupa-rupanya PLC ialah Komuniti Pembelajaran Profesional, iaitu di dalam panitia itu berbincang ataupun membincangkan mengenai jari 4.2 ni bagi memudahkan murid memahami lebih lagi iaitu hukum idgham ni. Baik, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, cadangan saya seterusnya iaitu jari 4.2 juga boleh meningkatkan kemahiran ataupun kita boleh gunakan kepada hukum-hukum lain, iaitu hukum ihfa syafawi, hukum iqlab dan hukum izhar halki. Baiklah, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, inilah video introduksi dan Google Form saya telah masukkan di dalam YouTube mengenai jari 4.2 ni. Kalau tuan-tuan search jari 4.2, maka akan keluarlah video saya bersama anak-anak murid saya yang telah mendapat keizinan daripada ibu bapa mereka untuk membuat video kajian tersebut. Baiklah, tuan-tuan, jadi penghargaan saya kepada semua para juri. Sebelum ni saya telah membentangkan kajian saya ni di dalam kajian tindakan peringkat daerah, dan seterusnya penghargaan saya juga kepada guru besar saya Puan Fazilah binti Hassan, seterusnya guru penerangan pentadbiran saya iaitu Puan Tilailah binti Selamat yang banyak membantu saya daripada awal hingga akhirnya. Baiklah, seterusnya barisan guru perungkanan juga, barisan guru penerangan Puan Afida, Encik Baharudin, guru penerangan Koko yang banyak tunjuk ajar kepada saya. Begitu juga dengan ibu dan keluarga saya yang tidak jemu untuk sabar untuk menunjuk saya bagaimana buat ni, pandangan mereka. Baiklah, begitu juga dengan kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Dan tuan-tuan yang dirahmati sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan ini memberi rahmat dan kita boleh gunakan di dalam PDPC kita, khususnya untuk memahami apa itu huruf idgham al-gunnah dan huruf idgham bila gunnah. Berikut adalah merupakan video introduksi saya kepada anak murid, iaitu samai 6 orang tadi. Tapi tuan-tuan, mereka ni telah mendapat persetujuan pada ibu bapa untuk divideokan anak-anak mereka ini untuk kajian saya ini. Baiklah, tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua, dan insya-Allah semoga apa yang saya sampaikan ini berguna untuk semua. Dan sekian daripada saya, iaitu jari 4.2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.